Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelanjana semula ekonomi negara penjana yang diumumkan Perdana Menteri semalam melegakan rakyat, khususnya mereka yang kehilangan pekerjaan susulan COVID-19. Penjana bermatlamat memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan serta merangsang ekonomi. Di Perlis, tahap pengangguran berada di tahap 3.4% dan sebahagian besarnya dalam sektor pertanian berbanding 2% sebelum ini. Pensyarah kanan ekonomi UiTM Cawangan Perlis, Profesor Mandia Azman Daim berkata, angka berkenaan mungkin tidak begitu besar, namun sekiranya dibandingkan dengan purata penduduk di Perlis, ia turut memberi kesan yang ketara. Bagaimanapun, pelan ekonomi yang dibentangkan semalam melegakan rakyat. Melalui penjana ni yang saya kata tadi ni, walaupun ianya berbentuk pelan jangka pendek, dia dapat mengembalikan keyakinan rakyat terhadap kegiatan ekonomi kita, terhadap permasalahan sosial yang sebelum ni kita hadapi, dan mungkin insyaAllah melalui dasar-dasar yang dilaksanakan ni kita dapat menangani semula masalah-masalah sosial tersebut, dan ini saya nampak mengarah kepada lanskap politik yang lebih stabil. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menjadi tetamu konti Perlis FM di Kangar. Sementara itu, beliau turut bimbang sekiranya masyarakat di Perlis tidak mengambil peluang meningkatkan kemahiran mereka ke arah ekonomi baharu, memandangkan peluang pekerjaan semakin terhad dengan lambakan perniagaan dalam talian. Menurut Profesor Mandia Azman, perniagaan dalam talian memberi kebaikan terutama semasa situasi COVID-19 yang mengehadkan masyarakat berinteraksi. Selain turut meningkatkan keuntungan kepada usahawan, pada masa sama ia juga mengehadkan peluang pekerjaan. Dia ada baik dia. Kerana apa? Kebaikannya bagi orang yang mempunyai kemahiran dalam bidang tersebut, dia membantu banyak untuk dia menjana pendapatan dia. Tapi kita nampak tak bahawa bila adanya benda macam ni, secara tak langsung juga dia mengecilkan lagi peluang pekerjaan itu. Mengecilkan. Misalnya kalau saya buka restoran. Kalau saya buka restoran, dulu saya perlu 10 orang untuk nak layan pelanggan saya, untuk nak duduk di dapur masak, untuk nak basuh pinggan mangkuk dan sebagainya. Tapi lah ni, bila saya buat cara online ni, saya mungkin pekerja daripada 10 orang dulu, saya cuma ambil 3 orang. Saya maintain saya punya tukang masak. Mulai 1 September, Jabatan Tenaga Kerja JTK akan menguatkuasakan Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja dengan pindaan elemen penginapan melibatkan semua sektor industri. Menurut pengarah JTK Perlis, Iskandar Jasa, pindaan akta tersebut bersifat lebih menyeluruh berbanding sebelum ini yang hanya melibatkan sektor perladangan dan perlombongan. Tetapi sekarang dia dah meliputi apa juga sektor perindustrian. Jadi mana-mana majikan yang ingin menyediakan penginapan kepada para pekerja, khususnya kepada pekerja asing, mereka perlu mematuhi akta ini. Dan yang pentingnya mereka perlu mendapatkan perakuan daripada Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia sebelum mereka menyediakan penginapan yang, dan because ini perlu mematuhi spesifikasi yang ditetapkan berdasarkan kepada standard-standard yang telah ditetapkan. Sebelum ini, JTK Perlis turut melaksanakan operasi khas memantau majikan yang menggaji pekerja asing agar mematuhi garis panduan penyediaan tempat penginapan, terutama dalam usaha membendung penularan COVID-19 dalam kalangan mereka. Sekian paparan dari Perlis, kembali ke Angkasa Puri.